Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Malikul Quddus, As-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la manja minallah illa ilaih. Amma ba'du. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Marilah kita perbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana kalau tidak kerana baginda, maka kita tidak akan mengenal pencipta kita, yakni Allah Azza wa Jalla. Dan kita bila kita kaji tentang hakikat kehidupan ini, kita menggunakan tarik nubuwah, yakni jalan kenabian itu berpaksikan kepada sifat wajib bagi Nabi SAW. Maka sudah pasti kita kena meletakkan satu keadaan yang kita mengenang, mengingati baginda Nabi SAW. Sifat wajib bagi Nabi SAW. Kalau tanpa baginda, maka kita tidak akan mampu melakukan apa pun. Amalan kita tidak dikira, semua perkara tidak terangkat. Adapun terjadinya alam seluruhnya itu kerana baginda Nabi SAW. Maka perbanyakkan selawat dan salam kata junjungan mulia Nabi Muhammad SAW. Kalau nak bahas fadilat selawat ni banyaklah. Kalau search tu, cari je fadilat-fadilat yang banyak tuan-tuan guru kita duk syarahkan tentang fadilat selawat ni. Masya Allah, tabarakallah. Ibarat sebagai grantor lah, grantor. Ataupun wasilah, penghubung bagi seluruh amalan kita yang sepatutnya tidak diterima ni, tak dipandang pun. Tapi kerana kita ni rajin selawat pada Nabi SAW, mudah-mudahan asbab selawat itulah menyebabkan amalan kita yang compang-camping itu, amalan kita yang sepatutnya dicampak oleh Allah ni, tapi diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita nak. Jadi sidang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi pada malam yang penuh barakah ni, alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat lagi kita bersiaran pada malam ini dalam siri pengajian kuliah online kita. Alhamdulillah, tabarakallah. Allah izinkan untuk kita sentiasa istiqamah. Ini kan senang nak istiqamah ni. Istiqamah ni susah. Tapi itulah jalannya setelah kita menyatakan keimanan kepada Allah. Nabi SAW sabda mafhum hadis, amantu billah summa istaqim. Amantu billah summa istaqim. Ini satu perkara yang mesti kita letakkan. Sekiranya kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, summa istaqim. Istiqamahlah kita. Istiqamah dalam melaksanakan amalan syariat. Sebagai contoh, amalan dalam kita menuntut ilmu ni syariat. Amalan dalam melakukan suruhannya, itu syariat. Adapun istiqamah kita dalam iman, itu keutamaan. Istiqamah kita dalam menjaga keimanan ini, itulah keutamaan. Mengatasi segala-galanya. Jadi untuk menjaga keimanan ini, mestilah dengan ilmu. Tanpa ilmu, bagaimana kita nak menjaga keimanan kita ini? Yang mana iman tu ghaib. Ghaib. Allazina yu'minuna bil ghaib. Iman perkara ghaib, apatah lagi berbicara soal Allah. Berbicara tentang Allah. Beriman kepada Allah. Itu ghaibul ghaib. Dengan malaikat, dengan kitab, dengan hari kiamat, dengan qada dan qadar. Jadi perlukan malah meletakkan kewajipan ilmu itu sebagai asas utama kita. Kita tak nak lagi kita bersandarkan hanya sangkaan semata-mata. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua yang memberi salam. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada yang baru mengikuti live kita, kuliah kita, mengikuti pengajian Hakikat Kehidupan ni. Alhamdulillah, walaupun baru mengikuti, insya-Allah saya seringkali ulang dan ulang dan ulang tajuk-tajuk ini supaya tidak ada ketinggalan, dan saya yakin setiap ulangan itu menambahkan lagi kefahaman bagi yang sedang mendengar, yang telah mendengar dan yang baru mendengar, insya-Allah. Baik, meneruskan kajian ilmu kita pada malam ni, masih lagi kita mensyarahkan, membincangkan tajuk latihan melihat dengan mata hati, muka surat 68, dan kita pergi pada muka surat 69. Sebelum pergi ke muka surat 69, perenggan yang bawah itu, perenggan yang bawah muka surat 68, saya akan syarahkan dan kita akan pergi muka surat 69. Edisi lama, muka surat 55. Baik, sebelum itu suka saya terangkan, saya bagi tahu awal-awal dulu, kita fokus pada pengajian dulu, sebelum ada soalan-soalan yang ditimbulkan. Dan saya harap setiap kali kita punya perbincangan, komen-komentar yang dilontarkan itu reflect kepada apa yang kita syarahkan. Dia reflect apa yang kita syarahkan supaya fokus dulu. Kemudian dalam pukul mungkin 10.30 atau 10.35, saya akan bagi masa 15 minit atau 20 minit untuk fokus pada persoalan. Persoalan-persoalan yang ditimbulkan daripada pengajian kita, atau yang malam ini, ataupun yang sebelumnya, ataupun apa saja kes-kes ataupun kajian-kajian yang nak disyarahkan, yang nak dilibatkan melalui perbincangan hakikat kehidupan ni. Baru kita boleh fokus. Jadi kita sama-sama lah beri kerjasama, sebab ada yang kadang yang baru tu, Ustaz, kadang-kadang saya tak fokus tu, dia macam berborak lah pula dalam tu kan. Dia baguslah kita interaktif. Tapi 45 minit atau 30 minit pertama ni kita fokus pada syarahan kita, dan kita fokus dan kita tumpukan apa yang kita nak syarahkan ni. Kemudian setelah itu, bila saya kata mari saya akan fokus pada persoalan, maka kita akan fokus pada persoalan. Di situ barulah kita ada interaktif, dua hala kita, insya-Allah. Ini pun saya ditegur oleh penasihat utama saya, penasihat utama saya juga. Siapa dia? Tu dah, Mak is watching. Dengan Mak is watching, Ibu is watching. Farid ni apa kata kau, kata yang gitulah. Bagi fokus, kemudian hujung baru fokus pada persoalan. Itu penasihat utama tu. Seri Permaisuri Agong tu, Mamen. Yang di Pertuan Agong pun tengok juga, ayah saya. Dua-dua tengok. Baik, jadi sidang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, mari kita teruskan perbincangan kita pada malam yang penuh barakah ni. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Maknanya dah inbox saya tu, alhamdulillah, terima kasih. Yang dah inbox saya, terima kasih. Saya tak reply lagi, saya akan respon yang nak buku tu. Baik, untuk pengetahuan semua, insya-Allah saya sedang persiapkan untuk jilid yang kedua. Jilid yang kedua sedang disiapkan, dan jilid pertama, mana yang dah pernah order dengan saya jilid yang pertama ni, Hakikat Kehidupan, saya akan replace. Nanti keluaran edisi baru ni, yang jilid kedua dan insya-Allah jilid ketiga mungkin, 3 serentak, maka ada tambahan lah, ada tambahan. Jadi yang mana yang baru, yang belum pernah memiliki naskah yang sebelumnya, Hakikat Kehidupan, saya sarankan saya akan beli 2 atau 3 serentak sekali. Harga nanti saya akan maklumkan. Harga untuk yang nafkah yang lama ni saya dah maklumkan lah. Baik, insya-Allah. Baik, sidang jemaah mata Allah SWT. Betul tu, benar Puan Fauziah. Mak kan? Biasalah. Penasihat macam Imam Syafi'i lah. Imam Syafi'i rahmatullah tu, itu dijaga oleh maknya. Begitu. Sama dengan Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih pun begitu. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Itu antara resepi. Sebab dia begini, sidang jemaah mata Allah SWT. Kita kena ada lower down. Contoh seorang isteri, itu suaminya. Dia akan lower down. Sebab seorang isteri akan menjadi ibu. Mungkin ibu dan isteri ni satu kedudukan yang tinggi kan. Oh, tinggi ibu ni. Tapi bila ada seorang suami, dia akan lower down balik. Bagi seorang suami pula, wah, dia sudah hebat. Tapi bila ada seorang ibu, dia akan lower down balik. Ada ibu atau guru. Dua lah. Kan? Dia akan boleh menundukkan balik. Dia akan panggil, kalau borak dengan ayah saya, dia panggil nama je. Kalau nak mana sidang jemaah mata Allah SWT, mungkin bahasakan ustaz ke, ayah saya akan panggil nama Farid je. Itu je. Jadi bila begitu, dia akan mendidik jiwa kita.
Tidak ada siapa yang boleh menongak langit berada sentiasa di atas. Tak boleh. Dan ini mesti latihan. Dan Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah bantu. Allah bantu. Kita kata walk the talk, orang Jawa kata. Dalam pengajian kita dan perbincangan kita macam tu. Baik. Jadi sidang jemaah mata Allah SWT, latihan melihat mata hati sambungan. Baik, mari kita lihat dalam paparan di skrin, kita rujuk pada nota. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Muka surat 68-69. Baik. Benar Ustazah Janita Harun. Latihan membuang keakuan. Sifat keakuan yang paling bahaya. Sifat keakuan yang merosakkan. Yang merosakkan seluruh amalan kita. Hati-hati. Setelah kita merasakan kita berada di satu kedudukan yang tinggi, kita anggap kita dah berada di kedudukan yang tinggi. Bila kita merasakan, menyangkakan kita sudah berada pada kedudukan yang hebat. Sedangkan tidak. Tidak. Tak ada islah keakuan dalam kehidupan ni. Baik, sidang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kalau kita lihat di sini dalam perbincangan kita, dengar Ustaz Samar dulu fokus ya, catat soalan nota yang kita duk tulis di sini. Tulis dan kita salin, kemudian kita syarahkan. Insya-Allah. Baik, sidang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kita melihat kehidupan ini, melihat kehidupan, perbincangan soal hakikat. Perbincangan soal hakikat, disebut hakikat itu mesti bersandarkan kepada mata hati. Bersandarkan kepada mata hati. Baik. Maka di sini, kalau kita lihat di sini, kekalkan tujuan penglihatan itu dengan melihat sifat pengasih dan penyayang. Semalam kita sentuh kan. Apa yang kita lihat? Apa yang kita nampak? Bila sebut tentang melihat ini, bila sebut melihat, walaupun dalam konteksnya syariatnya mata kepala, tetapi bila kita kaitkan dengan perbincangan hakikatun, maka itu sebenarnya seruan iman, hakikat, tasdiq bil qalbi. Mesti semuanya bermula dengan nama Allah. Bismillah. Bila kata Bismillah, maka dengan nama Allah adanya suami. Dengan nama Allah adanya isteri. Nama Allah mana yang adanya suami itu? Apa yang ada pada suami? Itulah dengan kasih sayang Allah pada suami. Maka kita kekalkan tujuan penglihatan melihat pengasihnya Allah. Penyayangnya Allah. Mengadakan suami untuk kita satu. Pengasihnya Allah. Penyayangnya Allah. Mengadakan isteri untuk kita. Itu kena faham. Jadi di sini, lalu teruskan dengan kembalikan kepada empunya sifatnya hakiki, iaitu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi dua konsep. Pertama, kita melihat sifat. Kedua, kita naikkan kepada asma. Sifat dan asma. Bila begitu, barulah kita faham. Barulah kita akan melihat tentang bagaimana hubung kait kita dengan kekuasaan Allah. Kalau tidak, dia terpisah. Penyayang, pengasih itu sifat suami. Lepas tu lupa kita pada empunya nama. Kepada pemilik sifat itu. Ini Asma'ul Husna. Maka itulah kita kaitkan dengan Ya Rahman, Ya Rahim. Maka solusi dengan melihat adalah dengan melihat kembali kepada sifat kasih sayang. Yang bukan ada pada suami, tapi ini daripada Maha Pengasih, Maha Penyayangnya Allah. Ini nafi dan isbat. Nafi dan isbat. Ya? Nafi dan isbat. Maka begitu, kalau kita lihat, muka surat 69, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Baik, macam mana kita nak faham Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang ini? Sedangkan kita melihat suami, tetapi kita masih melihat suami. Bila suami dilihat dengan kacamata suami, maka binasalah keadaan kita. Sebab apa? Suami itu makhluk. Makhluk asalnya tiada. Makhluk sifatnya binasa. Yang kita nakkan pada suami itu adalah kasih sayang. Kasih sayang. Perhatikan baik-baik sedang jemaah mata Allah SWT. Mahukan suami atau mahukan kasih sayang? Sila jawab. Baru bila saya tanya, saya jawab. Begitu.
Mahukan suami atau mahukan kasih sayang? Mahu kasih sayang lah Ustaz. Nah, adanya cakap, mahu dua-dua, suami dan kasih sayang. Nah, kalau dua-dua, kita akan berat kepada suami. Sebab Allah kata, bal tu'sirunal hayatad dunia. Kamu akan lebih beratkan dunia. Kamu akan lebih beratkan suami. Bukankah suami itu ada kasih sayang? Nah, kalau kamu memilih suami, belum tentu ada kasih sayang. Tapi kalau kita memilih kasih sayang, maka adanya suaminya nanti. Itu cara dia. Contoh, kita nak air dan cawan. Nak air, perlu ke minta cawan? Nah, contoh mahu sifat, baru dapat suami. Kalau dua-dua Tuan Haji, dua-dua nak, jadi kita akan pincang. Sebenarnya dia kena ada keutamaan. Yang mana dulu yang nak diminta, ini depan keutamaan. Sebab kalau kita dua-dua nak, itu kadang-kadang kita akan beratkan yang zahir. Kita tak akan minta yang ghaib itu. Dah. Contoh, dua-dua nak, suami kasih sayang. Tapi pada masanya kita akan melihat kelakuan suami yang berubah-ubah. Maka kita tak ada kasih sayang. Ini yang jadi masalahnya. Maka sebenarnya kita disuruh untuk memilih kasih sayang. Yang mana dengan kasih sayang itulah Allah akan hantar penterjemahan ataupun penyataan daripada kasih sayang itu. Boleh faham? Boleh jelas? Nah, contoh, nak air. Nak cawan ke nak air? Nak dua-dua lah. Biasanya tak minta cawan dengan air. Nah, benar Tuan Haji Mak Muda. Nah, begitu. Tak ada kerja, saya nak air teh tarik satu, jangan lupa bagi cawan dia. Lepas tu, tukang order cakap, kamu ingat aku bawa kerja ini hari ke? Dia. Bagai contoh. Nah, cuba lihat. Ni kita pergi pada skrin satu lagi untuk sketch. Okey, baik, saya tulis gambar rajah. Cuba tengok saya lukis gambar rajah dulu. Baik, perhati baik-baik. Ini latihan melihat dengan sifat. Contoh, ini bekas. Gelas atau cawan. Nah, ketika kita mahukan air, yang mana dalamnya ada air, hajat kita yang utama itu adalah air. Ini hajat. Ini tujuan. Maka ketika kita minta air, sudah pasti bersamanya akan datangnya bekas. Ini bekas. Dia panggil bekas. Bekas yang dinamakan gelas atau cawan yang membawa air. Tetapi bekas tidak memiliki air. Kena faham tu. Di perbahasan tamsil ya. Ini kita pergi pada tamsil. Apa itu tamsil? Contoh. Kias. Kias. Ini kena faham ni. Nah, air pula bukan milik cawan. Bekas ini hanya menjalankan tugas membawa air. Dan bekas macam-macam jenis lah. Macam-macam bentuk. Dan berubah-ubah. Dan bentuk bekas ini, bentuknya akan berubah-ubah. Tetapi air, kalau kita tumpu pada airnya, asalnya tidak akan berubah. Jadi, kalau minta bekas, sekiranya dia minta bekas, zahir, suami. Jangan marah kalau kosong. Suami saja. Saya nak pasangan Ustaz suami. Dapatlah suami. Gaduh jangan marah. Oh, patutlah kosong. Ya. Dah minta suami. Dapatlah suami. Suami ibarat gelas lah. Oh, patutlah saya lempar je gelas tu Ustaz. Biar pecah.
Dah minta gelas. Siapa suruh? Habis minta kasih sayang tu bukan suami. Bukan. Nah, ini pengajian nafi isbat. Bila kita minta kasih sayang, kena faham kasih sayang ini kita nak meminta ni kepada siapa. Bila kita jelas meminta, yakni kasih sayang ini jelas daripada Allah. Sebab tu bismillah. Ya Allah, dengan kasih sayangmu, Ya Allah, kau zahirkanlah kasih sayangmu, Ya Allah. Maka dengan zahirnya kasih sayang Allah, Allah zahirkan pada salah satunya suami. Salah satu. Bukan suamilah segala-galanya. Tu jadi bergaduh tu. Berebut. Kerat 8, kerat 18. Yang dia nampak kasih sayang itu suami. Batil. Siapa yang melihat kasih sayang itu suami, batil. Siapa yang melihat kasih sayang itu isteri, batil. Siapa melihat kasih sayang itu anak, batil. Ingat subjeknya, saya sebut kasih sayang dulu. Bila sebut sifat, dia mesti kembali kepada asma. Kasih sayang itu Allah. Kasih sayang itu Allah. Kasih sayang itu Allah. Kenapa? Namanya. Habis nama suami Abang Leman. Itu nama dia. Abang Leman. Oh, ni nama suami? Ya. Isteri Jijah. Oh, Abang Leman dengan Jijah? Ya. Yang mana Abang Leman ini kosong. Si Jijah ini kosong. Silap-silap diisi dengan saka. Bukan kasih sayang. Oh, ada saka dalam badan dia. Ya. Ini yang berlaku. Malah kita mensyirikkan Allah Ta'ala. Kita mengatakan kasih sayang itu makhluk. Allahu Akbar. Hilang suami, hilang kasih sayang. Hilang isteri, hilang kasih sayang. Ibarat seperti kasih sayang tu hanya pada suami. Ataupun ada pula, kalau macam tu Ustaz, ada suami, lantaklah, biarkan dia. Kasih sayang tu hanya pada Allah. Itu zindik namanya. Zindik apa maksud? Rosak. Itu sesat. Dia ingat kasih sayang itu hanya teguh angkat tangan, dapat kasih sayang macam itu. Tidak. Allah uji dengan syariat. Allah uji dengan syariat. Ini syariat. Zahir itu syariat. Sebab itu syariat menguji hakikat. Syariat menguji hakikat. Hakikat yang di dalam. Sebab tu air duduk di dalam. Mana ada air duduk luar? Bagi air teh tarik satu, air letak luar. Letak luar kat mana? Sebab tu dalam itu semuanya dipanggil tersirat. Jadi hakikat itu yang tak nampak lah. Yang kita nampak itu gelas. Tapi orang sebut air. Bagi air cawan, air. Lama-lama lupa. Kita ingat air itulah gelas. Nak faham? Kita duk faham. Bila kita minta air, saya kena bagi tamsil macam ni. Mudah-mudahan faham. Bila kita minta air, dapat gelas. Bila nampak air, nampak cawan. Sehingga kita lupa bahawa gelas ini sebenarnya kosong. Lalu yang kita ingat, gelas itulah air. Gelas itulah cawan. Cawan itulah air. Lalu, apa yang berlaku? Maka kita ingat gelas je lah. Bila tak ada gelas, tak ada air. Mana boleh air tetap ada. Ni kekal. Gelas je tak ada. Minum kalau tak ada gelas, pakai tangan lah. Hirup, pakai tangan boleh. Pakai sudip boleh. Sudip minum. Pakai apa lagi nak minum? Straw boleh. Ini asbab. Makam asbab. Benar. Tuan Anwar Ahmad. Tengok dari dalam keluar. Dalam itu apa? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ada dalilnya sebab ada yang duk ngaji dari dalam keluar tu dia ingat kuasa dalaman. Dalaman tu maknanya yang tersirat. Ya, saudara jenita buta hati, buta perut, buta kayu, habis semua. Duk minta gelas. Dia ingat confirm ada air. Dia kumpul gelas. Dia kumpul gelas. Nah,
Kumpul gelas. Air tak ada, untuk apa? Duk pegang suami, tak ada kasih sayang. Untuk apa? Patut jaga kasih sayang. Bukan jaga suami. Ada orang je sibuk jaga suami. Takut suami hilang. Jaga sebab takut suami hilang. Padahal suami depan mata, hilang juga. Hilang di hati saya, Ustaz. Tawar hati saya. Suami kamu terpacak kat depan tu. Salah jaga. Jaga benda. Oh, bukan je kasih sayang, Ustaz. Kasih sayang tu jaga apa? Jaga Allah. Bila sebut kasih sayang, ini sifat, kita sudah nafikan. Kita sudah sifat, kita nafikan pada makhluk. La. Tiada ada sayang. Tiada ada sayang pada Abang Leman. Nasiblah Abang Leman lah malam ni. Laku betul nama Abang Leman ni. Tak apalah. Sedap saya sebut Abang Leman, Abang Leman. Tiada ada kasih sayang pada Abang Leman. Ada kasih sayang hanya pada sifat naik asma Allah. Allah. Nah, maka jaga kasih sayang. Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah yahfazka. Jaga Allah. Maka Allah jagalah syariat kita. Allah jaga kamu, kata Nabi SAW. Bagaimana caranya? Contoh, kasih sayang ini perlukan apa? Bagaimana nak menjaga kasih sayang? Jaga suruhan Allah lah. Bukan suruhan suami. Jaga suruhan Allah. Kasih sayang ini dari Allah. Allah suruh apa kalau seorang isteri? Taat. Seorang isteri yang nak adakan kasih sayang, itu kena taat. Ustaz, suami saya jahat. Jahat suami satu bab. Taat tu satu bab. Bagi seorang suami kena didik. Ini suruhan. Jaga suruhan Allah. Sebab itu, orang yang jauh daripada suruhan Allah, yang melihat kasih sayang itu dengan hanya keseronokan, dia ingat kasih sayang itu dengan honeymoon, dia nampak kasih sayang honeymoon. Dia nampak kasih sayang itu setia pada yang satu. Mengarut semua ni. Pada yang satu. Siapa? Satu-satunya isteri saya. Apa lagi? Bagi apa yang isteri nak. Bagi semua kelengkapan zahir dan batin, katanya. Maka terjagalah kasih sayang itu. Ya ke? Adakah ini mengikut tuntutan agama? Adakah datang suruhan Allah? Adakah Allah menyuruh untuk mengutamakan luaran? Tidak. Untuk menjaga kasih sayang itu menjaga suruhan Allah. Sebab itu kena mengenal kasih sayang. Jadi mengenal itu, bila kita lihat nota itu, mengenal kasih sayang sifatnya, tak habis. Sifat kasih sayang kekal. Sifat kasih sayang ada, luas. Ini maksudnya memahami kasih sayang. Bukan tengok Abang Leman. Nah, sekarang nak alihkan kepada definisi ini. Jaga. Ni. Benar Ustaz Janin Taharus. Semuanya hak Allah sebenarnya. Menjaga suruhan, menjaga syariat itu sebenarnya menjaga hak Allah. Bukan memenuhi hak manusia sebenarnya. Nampak? Okey, baik. Sekarang ni kita dah lihat. Okey, baik. Maknanya, bila kita melihat kasih sayang itu adalah, kasih sayang itu, okey, kita buat satu kenyataan di sini. Barulah kenyataan kebenaran. Lepas ni kita cerita bab rezeki pula. Sebab contohnya saya bagi di bawah itu adalah bab rezeki. Ini topik yang memang kita akan berhadapan hari-hari. Nampak? Maka di sini kenyataan kebenaran. Macam mana kenyataan kebenaran? Kita buat satu kenyataan rasmi. Dia macam apa? Kena interview. Saya nak buat kenyataan rasmi. Kenyataan rasminya berbunyi begini.
kasih sayang itu sifatnya luas. Tidak habis-habis, sentiasa ada. Dulu, kini, dan selama-lamanya. Biar apa pun keadaan, wujudnya tanpa sempadan. Hadirnya tanpa halangan. Ini kenyataan. Barulah kita nampak Allah lega. Kasih sayang itu sifatnya luas. Tidak habis-habis. Sentiasa ada dulu, kini dan selama-lamanya. Biarpun apapun keadaan yang mendatang. Wujudnya tanpa sempadan. Hadirnya tanpa halangan. Tak ada siapa boleh halang. Wujudnya tanpa ada hadnya. Maka kenyataan ini merujuk kepada hakikatun. Sebab dia bicara soal sifat. Biarlah hakikat yang memegangnya. Habis Ustaz, suami saya, ya Allah ilallah, dia nak juga kat suami juga tu. Kita dah nafikan makhluk dah. Janganlah tengok makhluk lagi. Khalas, titik. Maka di sini barulah kita mohon, ya Allah, semua kenyataan ini merujuk pada sifat-Mu, ya Allah. Hakikatnya itulah asma'. Maka bila dah faham, baru meminta. Sembah dulu kasih sayang Engkau luas. Kasih sayang Engkau tidak habis-habis. Maka dengan kasih sayang-Mu, dengan kasih sayang Allah, adakan pada Abang Leman. Selesai. Dengan kasih sayang-Mu, adakan pada isteriku. Sekarang ni, ya Allah, berubah perangai isteriku ni, ya Allah. Jadi tak panik. Kalau isteri itu memberontak, berguling-guling dia buat satu paket, tak puas hati ke buat jatuhkan pemerintah. Biasa tu kan pemberontak ada kat rumah. Pemberontak ada, perampas kuasa ada. Jadi kita pun relax. Sebab apa? Kasih sayang memang tak ada pada kamu. Abang tak heran pun. Yang jadi masalahnya kita terkejut. Kamu tak sayang abang? Kamu tiada kasih sayang? Itu pening tu. Malah kita bersedia berhadapan bila mana sesuatu yang tidak diduga berlaku. Perubahan iklim dan cuaca berlaku pada si jemaah ini, si Kiah ini, maka kita bersedia sebagai seorang suami, kita terus melihat kasih sayang itu luas. Kasih sayang itu tidak habis-habis. Kita ruqyahkan isteri kita tu. Hilang sampuk dia, okeylah balik. Ya Allah, benarlah kasih sayang itu hanya pada Engkau. Aku melihat sini dengan mata kepalaku pada isteriku ini sedang berubah menjadi macam-macam. Macam tu. Tak payah lagi menung-menung. Apalah nak jadi dengan isteri saya ni Ustaz. Tak payah menung-menung dah. Isteri kamu dah jadi-jadian dah. Itu dia. Fokus kepada hakikat. Sama dengan suami pun. Kadang-kadang suami, Ustaz, suami saya tak sangka dia macam tu. Apa yang tak sangkanya? Itulah tak ngaji hakikat. Kita tertipu dengan jasad. Tertipu dengan bekas. Sedangkan kasih sayang itu tidak berbekas pun pada bekas. Itu dia. Dia happy pada rumah. Tu cara dia. Ia akan berulang-ulang. Benar Tuan Rizal Hakim. Dia akan berulang lah. Dia direct contact dengan dunia memang macam tu. Macam COVID-19 lah. Tak tahu punca mana. Jadi kita teruskan saja langkah-langkah pencegahan. Pakai apa? PFF apa nama dia? Personal attire apa tak nama tu? Pakai mask. Pakai semua. Kita buat langkah penjagaan. Fokus pada hakikat. Nak doa pun doa jelas minta ke Allah. Ya Allah kasih sayang. Jangan lagi mendambakan kasih sayang Abang Leman. Jangan dambakan kasih sayang Cik Kiah. Cik Kiah tu kadang nipu ke. Cakap Abang Leman nipu. Sama 2 kali 5. Nipu juga Cik Kiah. Sama je. Mana-mana yang tidak mengenal Allah, dia akan suka nipu. Tu je. Nipu dengan menyatakan dialah pembawa kasih sayang. Dialah. Dia meletakkan perkataan yang dusta. Sedangkan penyataan itu kena balik kepada Allah. Kena balik kepada Allah. Sifat.
Jelas? Jelas. Jadi kekalkan kasih sayang itu pada kenyataan ya. Saya ulang sekali. Nah, PPE. PPE. Betul. Apa PPE tu kan? Pakai. Masuk rumah dia pakai. Bismillah. Letakkan sifat kasih Allah yang sangat luar tanpa benar, Ustaz. Sungguh luasnya kasih sayang Allah itu hendak disempitkan. Melainkan dalam hatinya ada dunia. Sungguh luas kasih sayang Allah itu yang tidak bertepi. Melainkan dalam hatinya ada selain Allah. Melainkan hatinya sakit hati. Jadi, tiada sebab mengatakan kasih sayang itu sempit. Melainkan dia nak dunia lah. Tak nak dambakan kasih Abang Leman. Ya benar, Puan Faizah Abang. Jangan dambakan kasih Abang Leman. Tertipu, tertipah. Kita pun orang lelaki, jangan nak dambakan kaulah satu-satunya kasih sayang abang. Terang-terang kena tipu. Masak-masak kena tipu kat dunia. Kalau tanya, malaikat tanya nanti nak jawab apa? Itu dia. Jangan. Cakap kat si kita, kamu bukan satu-satunya kasih sayang yang ada pada abang. Abang yang benar. Kasih sayang abang luas, seluas-luasnya. Habis abang boleh sayang semua siapa? Dah nama kasih sayang luas itu milik Allah. Takkan nak sayang benda yang haram. Ikutlah hukum Allah. Ada juga kan ada orang nak kona-kona baring. Nampak? Jelas kat situ. Khair, titik, noktah. Tapi tertanya juga. Silakan lagi. Tuan Fazilah. Puan Fazilah. Tertanya-tanya maksudnya masih belum jelas. Kalau kita dah tahu jalan, takkan masih tertanya. Ini. Kalau tertanya itu maksudnya masih ada keraguan. Teruskan lagi pembersihan. Teruskan lagi kefahaman. Mungkin kita kaitkan dengan pengalaman. Mungkin kita masih terjejas dengan Abang Leman. Ada kisah-kisah dia lah tu. Teruskan. Ulang kata-kata ni bukan boleh dapat. Terus immediate. Dia kena ada fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Nampak? Jadi, jelas kat situ. Maka sedang penonton, sedang jemaah mata Allah SWT. Maka kalau kita lihat pada konsep melihat rezeki pula. Melihat rezeki. Ya Allah, ini tuan-tuan, sedang jemaah mata Allah SWT. Allahu Akbar. Ini bagi berjuta bilion pun ilmu ni, Allah rugi kalau tak tahu ilmu ni. Allahu Akbar. Sebab tu orang beriman, itu tidak akan rugi. Dia tak ada istilah rugi kalau mampu melihat. Allahu Akbar. Sebab tu janji Allah, wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu. Semua orang rugi kecuali orang beriman. Sebab apa? Sebab dia mampu melihat rezeki. Sama dengan mampu melihat kasih sayang. Cuma rezeki ini biasa kita nisbahkan kepada apa? Syariatnya apa? Apa Allah uji syariat rezeki? Allah uji pekerjaan. Allah uji dengan harta. Wa naqsim minal amwali wal anfus. Wa naqsim minal amwal. Biasa harta lah. Inilah kita ambil poin yang paling besar. Berdasarkan daripada kajian surah Al-Baqarah 155. Wa naqsim minal amwal, berkurangan harta. Jadi harta ni biasa kita kait dengan rezeki. Harta ni lebih tenang, lebih tepat, lagi nak senang faham, duit, RM. Kurang duit, kita pun cakap kurang rezeki. Bila ada lebih duit, kita pun cakap bertambah rezeki. Oh sedap gitunya syarah kita gitu. Itu yang jadi huru-hara tu. Jadi kalau kita lihat konsep yang sama. Bila melihat syariat, zahir. Apa harta? RM, makhluk. Konsep sama. Ia hanyalah bekas. Yang membawa sifat. Ia membawa sifat. Tapi ketika kita tengok bekas, tengok zahir, tetapi dipandu dengan mata hati, hakikat hati ni, mata hati, maka ketika kita melihat makhluk, kita melihat harta, kita melihat duit,
sepatutnya kita kena ingat Allah. Itu maksud ingat Allah tu. Tengok suami, ingat Allah. Ingat Rahman Rahim. Tengok duit, ingat rezeki. Bila ingat rezeki. Rezeki. Oh, tengok duit, ingat rezeki. Ustaz, betul, ingat rezeki. Tetapi setelah kita ingat rezeki, kita naik kepada asma. Sebab ada pemilik kepada rezeki ni. Itu dah panggil Razzaq. Biarpun apa keadaan bekas ini, makhluk ini yang memang sifatnya binasa. Memang duit sifatnya habis. Ya memang harta sifatnya susut. Ya memang habis, susut, binasa. Tetapi jangan kaitkan dengan Razzaq. Jangan sekali-kali kita turut heret rezeki Razzaq Allah sekali kita kata binasa. Ini yang menyebabkan berlakunya syirik. Jangan sekali-sekali malah kita mengatakan punca rezeki. Biasa tak? Punca rezeki saya ustaz. Kat mana punca rezeki awak? Yalah kat bisnes saya lah. Jahanam. Letak punca rezeki kat tempat yang salah. Kenapa? Bila sebut rezeki, letaklah pada empunyanya. Bila sebut kasih sayang, letaklah pada empunyanya. Tengok subjek apa yang kita sebut. Kita sebut rezeki kan? Kita sebut rezeki. Nah, kalau sebut rezeki, ingatlah empunyanya, Razzaq. Jadi, sebut punca rezeki, maka punca rezeki saya pada Razzaq lah. Punca rezeki saya pada Razzaq. Letakkan senang, tepat. Bila pada Razzaq, habis tidak? Tak habis. Luas tidak? Luas. Ada? Ada. Berkurang? Tidak. Kekal. Tanpa hisap. Ya memang kita kira duit, tapi kita tidak kira rezeki. Tapi gara-gara suka kira duit, dengan rezeki dia kira sekali. Ini nak sedekah ni kena bajet ni ustaz. Sebab apa? Oh, ada bajet sedekah. Nanti short. Kita tak boleh lebih-lebih sangat sedekah ni. Hai, ngaji mana ni? Kita tak boleh berlebihan. Yang dia berlebihan beli harta benda dia tak kira. Nah, yang amalan pula dia berkira. Ya, memang dia ada lebih. Tanpa hisap. Rezeki. Tanpa hisap. Yang dikira tu duit. Yang berkira-kira tu harta. Kita berkira-kira dekat harta. Tapi kerana jahilnya kita, dengan rezeki pun dikira sekali. Harta memang berkira. Memang berkira. Sebab itu manusia yang tidak dibimbing hatinya dengan Allah, berkira dia. Jangan ingat dia duk faham. Oh, faham gitu. Tak. Mentang-mentang lah dia pandai kira, tu jadi rugi tu. Rugi kat sini. Habis. Ni, awak sedekah, awak mana pernah rugi kalau semua perkara itu bawa kepada pahala. Selagi mana benda itu mau pada pahala, itu untung. Tanpa hisap, tak berkurang. Harta yang ditukar kepada pahala, itu adalah tanpa hisap. Tapi kerana kita nampak benda, itu kira rugi tu. Punca rezeki utamakan isteri. Salah. Mana boleh pakai statement itu? Nama pun punca rezeki. Mesti utamakan Allah. Ini kalam batil. Mana boleh utamakan isteri? Isteri itu siapa? Isteri itu makhluk yang diadakan oleh empunya isteri. Siapa? Allah. Habis mak macam mana mak pula? Nak utamakan isteri. Mak nak bubuh mana? Isteri berapa lama sangat hidup dengan suami? Mak melahirkan, mana nak pilih? Nak jaga, kalau tanya saya, orang yang duk main statement, main rezeki kepada isteri ni, saya nak tanya dia. Mana je nak jaga? Yang melahirkan suami, yang melahirkan dia atau yang duduk dengan dia
Itu pun tengok. Kadang-kadang kita tak tahan, dia tinggalkan suami tu. Baru duduk 10 tahun, baru duduk 20 tahun, dah kita nampak statement, utamakan isteri. Ini statement batil. Walaupun ada setengah-setengah tu gunakan. Jangan salah letak, jangan salah. Ini statementnya bercampur aduk. Ada pun memang jadi pula tu. Oh jadi Ustaz, sebab saya utamakan isteri saya melimpah-limpah rezeki ni. Orang pakai bomoh pun jadi. Orang pakai pergi mentera apa pun jadi. Nak kira jadi ni, Allah boleh bagi jadi pada semua benda. Yang batil pun Allah boleh bagi jadi. Rezeki kita habis bila kita habis umur. Betul lah tu, sebab rezeki umur tu rezeki. Rezeki tu nyawa. Habis umur, habis lah. Habis rezeki. Sebut lagi tak ada rezeki. Allah matikan terus buat tahu. Tak ada rezeki, tak ada rezeki. Malaikat kata dia ni banyak bunyi. Dah tak ada rezeki, tak ada rezeki. Matikan dia, ya Allah. Mati terus. Jadi mana boleh kalau nak utamakan makhluk. Jadi bila kita sebut rezeki, betulkan malam ni? Malam ni betulkan. Bila mari kita tengok rezeki, mari kita tengok. Bila kita lihat kajian kita ni, tengok pada surah Al-Isra ayat 30. Allah kata apa? Sesungguhnya Tuhanmu lah yang meluaskan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya. Dan ia juga yang menyempitkan menurut yang demikian. Sesungguhnya ia maha mendalam pengetahuannya, lagi maha melihat akan hamba-hambanya. Nampak? Ada, ya benar. Ada, saya ada ulas Puan Julaina. Inilah tajuk dia. Biasa kalau di FB tu tak lagi daripada pensyarahan kitab sebenarnya. Jarang saya tulis benda-benda yang tak ada kena-mengena dengan pengajian. Jadi kalau kita tengok surah Isra ayat 30. Nampak? Bila kata surah Al-Isra ayat 30, bila kait dengan rezeki, yang melapangkan, yang menyempitkan, hanya Allah. Hanya Allah. Nampak? Hanya Allah. Bila kata hanya Allah, jaga Allah. Jaga suruhan Allah. Maka kalau Allah suruh menjaga dari sudut didik isteri, buat apa yang Allah suruh pada isteri, itu sebab rezekinya bertambah. Bukan disebab dia utamakan isteri. Nampak? Benar Ustaz. Duit boleh dicuri, rezeki tidak. Orang boleh ambil harta kita. Orang tak boleh ambil rezeki kita. Yang jadi isteri ni, luas rezeki macam ni. Baik. Kita raikan. Dia jawapan macam ni. Yang kata isteri jadi melimpah tu. Dia begini. Baik. Jadi, bila kata rezeki, ini ganjaran. Rezeki ini disebabkan dengan, kalau dalam perbahasan rezeki ini, sifat. Sifat siapa? Sifat Allah. Asma. Ada asma dulu. Bila asma, dia akan pergi pada Ismul Azim. Ismul Azim. Namanya agung. Baik, di sini Allah terjemahkan ikhtiar kat sini. Ikhtiar ni lah datangnya kerja. Allah nyawa. Ini dunia lah. Ikhtiar ni harta. Dalam konteks manusiawi. Manusiawi. Usaha. Segala yang kita nampak itu boleh dinisbahkan pada rezeki. Tapi caranya, susun aturnya begini. Dia naik ke atas. Dia naik ke atas. Dia naik ke atas. Dia naik ke atas. Macam tu. Baik. Ikhtiar, harta, kerja, usaha pula dilihat pada mana? Pada yang ada kaitan dengan pahala. 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 Orang tak ada guna istilah rezeki pada yang haram. Tak ada. Alhamdulillah Ustaz, berkat ni tikam nombor ekor ni Allah bagi rezeki. Tu nak kena tikam tu. Buat kenduri ni apa kenduri? Tu doa selamat Ustaz. Alhamdulillah jok masuk. Apa hal jok masuk ni? Yalah kita tipu-tipu orang sikit. Kita songlap-songlap sikit. Allah bagi rezeki. Tak berani orang kaitkan rezeki dengan yang dosa.
Tak ada dosa tu istilah rezeki. Tu bala. Tu bukan rezeki. Tu bala. Rezeki ni pahala. Jadi apa berkaitan dengan pahala? Itu rezeki. Jadi maknanya, bila kata rezekinya melimpah tu kerana ganjaran Allah. Ganjaran lah. Sebab tu Allah kata, tidak rugi, tak rugi. Itulah bagi yang suami. Suami yang menjalankan tanggungjawab pada isterinya. Mendidik. Ni ikhtiar ni. Yang melakukan semua fikih syariat. Maka Allah akan limpah ruahkan rezekinya. Bukan sebab isteri itu. Tapi kerana amalan yang dilakukan. Amalan yang dilakukan itu menyebabkan Allah limpah ruahkan. Itunya Allah kata surah Al-Isra' ayat 30. Menurut undang-undang dan peraturannya. Jelas? Jelas. Maka kita sebagai hambanya akan menjalankan tugas sebagai hamba. Iaitu taat dalam melaksanakan perintahnya. Khair. Maka kita, bila kata rezeki itu dia akan dibayar oleh Allah, maka taat. Jangan berani derhaka dengan Allah, akan terganggu rezeki. Menjalankan perintah. Jadi kalau seorang isteri yang menjalankan perintah Allah dengan mentaati suaminya, walaupun dia tidak bekerja dengan cari harta, duduk kat rumah contoh, yang mana seperti mana orang takutkan sangat. Jangan nanti habislah kalau isteri tak bekerja ni tak ada duit macam mana. Sekiranya dia melakukan ketaatan, maka Allah jamin rezeki dia. Sebab rezeki ni sifat. Sifat yang datang pada asma'. Asma' datang pada Ismul Azim. Hak Allah. Tak ada siapa boleh kacau rezeki ni. Tak ada siapa boleh challenge, cabar rezeki ni. Tak boleh. Dari selagi mana kita jaga ketaatan, selagi itulah Allah tetapkan rezeki. Oh, ustaz tu yang derhaka tu, duk dapat banyak harta tu, tengok happynya. Nah, itu kurniaan Allah bagi. Tapi ingat, ada balasan, maka menjadi balasan. Itu bukan rezeki dah. Itu balasan. Nampak? Jadi sebenarnya mata Allah SWT. Dah tahu sumbernya mana, tak boleh lah tuan. Benar. Rezeki ni kita duk nampak makan. Rezeki pun ada kita doa. Nah, ni contoh. Biasa kita kait dengan harta. Biasa sangat. Harta lah ustaz. Usaha. Kita kait kan? Saya tanya, bak makan? Makan ni bukan harta. Makan tak? Harta juga. Usaha kan? Usaha. Soalan, berapa ramai orang usaha untuk makan apa yang dia nak makan hari ni? Ataupun dia usaha untuk masa depan? Dia nak makan, katalah dia makan kambing gulik. Saya nak kumpul ustaz. Apa? Saya nak makan kambing gulik ni. Ini azam saya nak makan kambing gulik. Ada? Mana ada? Bak makan ni lagi besar daripada harta ni sebenarnya. Dan orang cari harta ni sebab nak makan lah. Tapi dalam bab makan ni pun Allah jamin dah. Tak ada lagi kita doa makan secara detail. Tak ada lagi kita doa makan, minta makan secara detail. Ni macam malam ni. Besok dah doa ke nak makan apa? Sebenarnya mata Allah SWT. Dengan tambah dikurniakan isteri bertambah rezeki. Ya. Isteri. Bertambah isteri. Ustaz. Bertambah isteri kan tambah rezeki. Isteri. Pun rezeki juga. Alhamdulillah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah. Begitu. Maka. Besok ni nak makan ni. Doa malam ni. Doa lah malam ni besok nak makan apa. Tak ada pula orang doa besok nak makan apa. Ya Allah. Takkan kita tak nampak-nampak lagi betapa luasnya rezeki Allah. Ternyata kita cinta dunia. Kita nampak harta je. Kita risau ke harta. Ternyata kita cinta dunia. Ini yang kita takut sebenarnya. Betul lah Nabi kata. Likulli ummatin fitnah wa fitnah ummati al-mal. Setiap umat ada fitnah dan fitnah umatku ada harta. Selalu kita kaitkan dengan harta inilah menyebabkan kita susah rezeki. Belum terfikir nak makan apa. Kadang-kadang tu pergi restoran pun pening lagi nak order apa. Apa ya? Nampak? Apa ya? Nampak? Jadi sebenarnya mata Allah SWT. Maka di sini nampak jelas. Maka
Pergi kepada nota balik. Cuba. Pergi kepada nota balik. Cuba tengok nota. Maka kita... Allah, lupa pula. Okey. Baik. Maka sedang mata Allah SWT, cuba lihat di sini. Maka kita sebagai hamba-Nya hanya menjalankan tugas. Ini yang kita kena buat. Ini kadang-kadang manusia tak nampak. Tak nampak. Takut benar dia. Taat itu melibatkan dengan rezeki. Sebab tu, وَمَا يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Nampak? Maka kita sebagai hamba hanya menjalankan tugas sebagai hamba, iaitu apa tugas? Taat. Taat dalam melaksanakan perintahnya dengan melaksanakan usaha sekadar ikhtiar. Bukan usaha penentu rezeki. Ingat, kalau saya tak usaha tak ada rezeki. Jangan lagi cakap statement batil macam tu. Istighfar. Kau dengar astagfirullah. Kalau mesti kata kita dengar orang cakap, suruh istighfar. Kalau boleh lah, kau tak boleh diam je lah. Sebab kan dia melibatkan hujah. Ikhtiar sebagai manusia, usaha kena ingat. Usaha hanya sebagai kita menyatakan kita manusia je. Muka surat 69. Edisi lama muka surat 55. Bukan usaha penentu rezeki. Rezeki ditentukan oleh Allah. Dah, kita usaha ni Ustaz untuk apa? Untuk menyatakan kita sebagai hamba. Usaha hanya menyatakan kita sebagai hamba. Baik. Bukan dengan usaha itulah menentukan rezeki kita. Rezeki itu telah tetap ditentukan oleh Allah ya Razzaq. Jelas. Jadi kita hanya melaksanakan usaha yang diberikan oleh Allah sebagai asbab untuk Allah memberikan rezekinya. Asbab. Betul. Ini berhati-hati dan berkata-kata. Kita akan bab kata-kata ni banyak silap ni. Hati-hati bab lisan. Nanti kita akan jalan kitab pengajian akan datang, kita akan detailkan tentang al-lisan. Lisanul haq. Lisanul haq. Jadi lihatlah dengan kekuasaannya, dengan keadaan sekarang ni, apatah lagi Allah uji dengan keadaan ekonomi ke. Ya, ekonomi saja menguncup. Tapi rezeki tak menguncup. Rezeki tak menguncup. Surah Talak ayat 2, ayat 3. Surah Talak ayat 1000 dinar tu. Nampak? Jadi tengok, maka lihatlah dengan kekuasaannya Razzaq. Razzaq pula jangan disebut-sebut saja. Difahamkan. Jangan hanya disebut di bibir. Walaupun di bibir dapat pahala dah. Tapi kita nak fahamkan. Maka hanya sebagai hamba yang bersifat tiada daya. Okey, lihat pula pada kita. Bila sifat rezeki, sifat Allah, sifat kita apa? Sifat kita tiada daya. Benar, Puan Ardini Asma. Usaha dengan yakin, bukan yakin dengan usaha. Jadi, yakin, tawakal, doa, usaha. Baru dia ada turutan itu. Maka kata Allah dalam surah Ali Imran ayat 27. Engkaulah wahai Tuhan yang memasukkan waktu malam ke dalam waktu siang. Dan engkaulah yang memasukkan waktu siang ke dalam waktu malam. Engkau jualah yang mengeluarkan sesuatu yang hidup dari benda yang mati. Dan engkaulah yang mengeluarkan benda yang mati dari sesuatu yang hidup. Engkau jualah yang memberi rezeki kepada sesiapa yang kau kehendaki dengan tiada hitungan hisapnya. Yakin tuan-tuan. Sedangkan Muhammad Allah SWT. Yakinlah. Biar bagaimana teruk keadaan kita sekalipun. Pastikan keyakinan pada rezeki tidak berganjak dan tidak berubah. Maka di sinilah datangnya semangat berdatang. Barulah datang semangat yang jitu dan mantap. Bukan semangat angat-angat tai ayam. Ya, baik. Jadi habis tajuk ini pada malam yang penuh barakah ni, kita akan masuk pengajian kita. Next, tajuk mengenali diri. Allahu Akbar. Ni dia. Tajuk mengenali diri. Sifat-sifat tadi tu, kalau kita perhatikan, dia tidak
tercari-cari di luar sebenarnya. Nah, sifat-sifat yang kita dambakan itu rezeki, sayang, kuat, itu telah Allah berikan kepada diri kita yang bernama manusia ini. Nah, kata Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah, diri manusia itu kecil, tetapi di dalam diri yang kecil itu terdapat satu alam yang sangat besar. Khalas untuk kita pada malam ini. Jadi, saya nak baca soalan, kod ada yang menanya, jangan tanya soalan merapu sudah. Kita masa dalam 10 minit, kita habis. Kita habis. Dan habis dah. Cukup. Baik, Alhamdulillah. Baik, sidang jemaah mata Allah SWT. Jadi kesimpulan yang kita nak buat pada malamnya penuh barakah ni, kita masih lagi membincangkan sebenarnya penglihatan mata hati. Belajar melihat dengan mata hati. Ingat, mata hati. Bila sebut hati, jangan lagi kaitkan dengan sakit hati. Sakit hati itu sebab tidak melihat dengan mata hati. Itu sebab tu sakit hati. Bila kita tengok dengan mata hati, insya-Allah hati kita akan sihat. Walaupun tengah sakit-sakit ni, Ustaz, belajar sakit-sakit ni, tak apalah. Biar sakit dalam belajar. Daripada biarkan terus sakit. Kalau kita tak latih diri untuk melihat dengan mata hati, dia akan terus sakit. Dan bimbang-bimbang, dia akan pergi kepada mayit. Qalbun mayit. Hati yang mati. Hitam hati kau mah. Hitam hati kau mah. Macam itulah. Hati-hati. Nah, jadi sebab itu biar apa pun yang berlaku dalam hidup ini, biarpun kita melihat kebendaan itu hancur segala-galanya, tapi pastikan kita ada lagi penglihatan. Sebab tu orang beriman orang yang hebat. Kerana dia ada sentiasa didorong dengan penglihatan yang hakikat. Hakikatan. Belajar melihat dengan sifat. Jangan melihat dengan hanya kebendaan semata-mata. Jadi sidang jemaah mata Allah SWT, insya-Allah untuk makluman awal, insya-Allah dalam pengajian kita ni, Allah takdirkan ni, kepercayaan kepada ayat, ya Puan Atiqah Zulaikha. Ayat itu datang daripada Allah. Apa saja yang kita percaya pada ayat itu, percaya pada Allah. Yang jadi isunya adalah jadikan ayat sebagai tangkal. Itu tak boleh. Yang tidak boleh dia jadikan ayat tu sebagai tangkal. Dia pasang frame, dia tampal kat dinding tapi tak beramal pun. Tak taat dengan Allah pun. Allah panggil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sadin dia berniaga kat situ, buat tak tahu je. Tu bimbang-bimbang dijadikan macam tangkal je. Itu tak boleh. Kalau kita percaya pada ayat, mesti percaya pada ayat Quran. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fi. La raiba fi. Apa la raiba fi? Tidak boleh ada syak. Tidak boleh ada keraguan. Tak boleh. Sebelum baca ayat Quran, kena percaya dah. Percaya kepada ayat. Walaupun alif. Apa makna? Wallahu a'lam. Percaya. Siapa tolak satu huruf daripada Quran, batil akidahnya. Terbatal. Yang main-main. Rukun iman tu. Sebab tu Al-Quran bukannya rukun syariat Islam. Duk faham, baca dia. Percaya tidak? Hati-hati. Alif Lam Mim. Kata Nabi, alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Setiap satu huruf itu lam, alif, lam, mim itu huruf. Dan wajib percaya. Walaupun tak tahu makna. Itu hebatnya. Itu nak kata mukjizat. Baik. Jadi, sidang jemaah mata Allah SWT. Boleh ulang sekali turutan doa, yakin, tawakal, usaha. Okey, baik. Turutannya, pertama, mesti bermula dengan yakin. Sebab apa yakin? Kerana yakin melibatkan tentang iman. Kenapa yakin kita kena tak di awal? Sebab berbicara soal yang tak nampak. Kita berbicara soal rezeki. Rezeki nampak tidak? Duit, Ustaz, itu bukan rezeki. Rezeki itu duit. Itu harta. Rezeki itu sifat. Bila kita sebut rezeki, bermakna dia bukan benda. Tapi kalau sebut duit, kita boleh kaitkan dengan rezeki. Beza Kalau kita sebut benda, contoh kita sebut harta. Harta kita boleh kaitkan dengan rezeki. Tapi ingat, harta yang berpahala lah. Kalau harta tu bawa pada dosa, jangan kait dengan rezeki. Harta yang berpahala. Harta yang Allah izinkan kita menggunakan di jalan agama. Contoh untuk nafkah,
untuk sedekah, untuk infak, untuk wakaf. Itu rezeki. Tapi ada harta, dia duk joli, dia duk buat benda yang membazir, dia nak menunjuk-nunjuk, dia hubud dunia, tabarus, berhias. Itu bukan rezeki, itu bala. Baik, maka bila sebut rezeki dia kena yakin. Yakin ini kena dengan ilmu. Yakin pecah pada 3. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Apa yang kita sedang bincang sekarang ni, baru jalan ilmu yakin. Belum ainul yakin lagi. Tapi wallahualam lah, sekiranya Allah pilih yang menonton semua ni sedang jemaah mata Allah SWT ni, Allah berikan ilmu yakin. Ainul yakin. Maknanya, dibukakan mata hatinya. Ni dengan ilmu ni terbuka mata hati. Datanglah, bila datang yakin, itu datanglah. Bila dah nampak dengan mata hati, tawakallah kita. Nampak dah rezeki itu pada Allah. Maka tawakallah kita menyerahkan menyerahkan rezeki kepada Allah. Itu panggil tawakal, wakala. Bila dah menyerahkan rezeki pada Allah, apa kita buat? Serah saja? Jangan serah saja. Doalah. Doalah, ya Allah, Engkau lah yang maha memberi rezeki. Huwa razzaq, zul quwwatil matin. Kalau rezeki Engkau luas, rezeki Engkau tak habis-habis. Ingat, syarat doa, kena yakin, kena serah pada Allah. Dan syarat doa, dia kena sungguh-sungguh. Tidak boleh ada sedikit pun keraguan. Allah tak pandang. Hati-hati. Jangan ingat main doa, main suka-suka. Apa yang kita sebut doa, apa kita fikir doa. Senanglah macam tu. Doa itu ibadah. Bila kata ibadah, serius berdoa. Jangan main-main. Jangan duduk semudah-mudah je. Ada doa dah. Apa? Nyanda doa. Mudah sangat. Lagi serius, lagi fokus, lagi tumpuan kita buat ke waktu doa tu jelas. Jelas ni maksudnya makin faham rezeki itu pada Allah. Maka di situlah Allah akan terbukanya hijab nanti. Datanglah mustajabulah. Lepas tu kena bersihkan hati. Bukan main doa tu dapat. Jangan. Kemudian, adakah cukup dengan doa? Apakah bukti yang kita yakin dengan doa, dengan tawakal dengan Allah? Adalah kita teruskan berusaha. Maka berusahalah dengan yakin pada Allah. Khalas. Kalau itu yang kita tanamkan dalam kehidupan kita, insya-Allah Allah akan bimbing kita. Itu cara dia. Amin. Sidang jemaah mata Allah SWT. Baik. Jadi cukup setakat itu untuk pada malam yang penuh barakah ni. Alhamdulillah. Bagus. Yakin sepenuhnya. Yakin tak boleh nak sikit-sikit ya. Yakin kena sepenuhnya. Ya, benda harta. Kalau kita sebut benda dulu, Puan Nur Asma, contoh suami. Sebut suami boleh kaitkan dengan rezeki. Tapi ingat, suami yang membawa kepada kita bertaat. Contoh seorang isteri. Allah bagi suami, tapi dia duduk ajak bertinju, dia ajak bergaduh. Itu kan rezeki bagi dia sebenarnya. Bala bagi dia. Dia jangan duduk tengok suami tu, tengok apa yang dia buat pada suami. Kalau dengan suami itu nambah lagi kemurkaan Allah, sebenarnya Allah nak bagi bala. Atau dia tak bergaduh, tapi dia makin lalai. Suami dapat pula yang sharing is caring, jenis apa awak nak? Apa nak? Semua bagi bulan dan bintang. Setia pula pada yang satu. Tak nampak lain dah, gelap dah yang lain. Abang hanya nampak kamu saja. Sampai si isteri tak kenal Allah. Dia kenal suami dia. Pun ke dalam juga perginya. Jangan main-main. Kita nak kenal Allah. Melalui suami, si isteri kenal Allah. Perangai suami itu macam mana pun sehingga terbuka pintu hati dia kenal Allah. Itu rezeki bagi dia. Ustaz, suami saya ni Ustaz, ya Allah lah. Perangai, ya ampun. Saya akan tanya, apa dapat? Ustaz, tak tahu nak dapat apa. Kalau tak tahu tu bala. Tapi Ustaz, saya asbab masalah ni lah saya mula mencari ilmu Ustaz. Asbab masalah ni lah saya mula nak mengenal Allah. Rezeki lah tu. Bagus dapat suami yang macam tu. Sebab itulah kita direzekikan untuk belajar. Belajar hakikat. Kalau tidak, tak. Kalau tidak, melekat je. Melekat dia geti. Kalau tak belajar hakikat, melekat dia kerja. Kulu kilir macam belangkas orang panggil. Bila Allah uji, baru kita menyandar sekejap. Jadi, adakah itu satu kerosakan, keburukan? Tidak. Itulah rezeki.
Rezeki yang dikaitkan dengan bertambahnya ketaatan, bertambahnya amalan. Rezeki lah tu. Ada dapat rezeki Ustaz. Apa dia? Dapat job, dapat duit banyak. Belum lagi. Baru dapat job, baru dapat duit. Bila jadi rezeki? Bila digunakan ke jalan ketaatan. Sebab tu saya katakan mana-mana yang infak, yang sedekah. Dia kena terima kasih kepada yang memberi peluang tu. Sebab kalau Allah kata duit kamu tak laku. Tak laku. Tolonglah. Macam kita nak beli barang. Kita nak sangat barang tu. Kita force nak beli kan. Sama lah macam pahala. Kita nak sangat pahala tu. Please. Bagi saya nak buat pahala. Ni kadang-kadang yang meminta tu. Dan macam betul-betul minta sedekah. Tu kata minta sedekah tu. Minta sedekah. Sedangkan sedekah tak perlu diminta. Sedekah itu kita buka. Allah jadikan ada orang yang akan ada laluan untuk orang lain bermanfaat. Gunakanlah. Sebab tu terbalik contoh ya. Kita cari orang susah, kita terima kasih kat dia. Orang yang banyak duit, terima kasih ya sebab jadi susah. Pening orang susah. Kenapa? Tidak ada jadilah orang susah, ke mana lah harta saya nak pergi ni. Nanti ditanya oleh Allah Ta'ala. Terima kasih kak jadi orang susah. Akak yang susah hati ya kak. Saya susah hati sebab akak kalau akak tak ada. Kalau macam tu, barulah senang hati dia. Bila senang hati akak dah senang hati ni, akak fokus kak ya. Akak doa, akak bangunkan ibadah. Ya kak, akak jangan susah hati lagi ya kak ya. Saya yang susah hati ni. Sebab apa? Duit banyak sangat. Saya susah hati. Jadi terima kasihlah kak jadi orang susah. Pening orang susah macam tu. Ni dah, kita bagi orang susah kak, ingat. Bukan senang saya cari duit ni. Ingat, rezeki pada Allah. Ceramah juga. Tapi, di duit ni kak, bukan senang buat dapat. Jadi akak tu ingat, jangan asyik minta je kerja. Ya Allah. Allah katalah, allazi yukazibu biddin, fazalikal ladzi yad'ul yatim, wala yahuddu ala tu'amil miskin. Siapa tak suka orang susah, dia adalah seorang yang pembohong dalam agama. Tak suka anak yatim, tu jelas pembohong. Ni orang susah. Tengok orang susah, apalah orang susah ni. Dia tak tahu dia susah separuh mati dia nak usaha. Dan usaha tu pun Allah buat sekadar itu je. Kita yang usaha tak seberapa lebih harta. Lebih harta ni supaya nak bagi kat orang susah. Jumpa kat orang susah, terima kasih. Kalau orang susah jumpa kita, beria no terima kasih. Kak, jangan terima kasih beria. Saya kena beria terima kasih dengan kak. Patutnya. Tu kena cara macam tu. Sidang penonton, sidang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Benar saja ni taruh. Memang insya-Allah saya memang akan buat kelas intensif. Ada kelas intensif yang akan berkisar 6 jam. Saya akan buat, okey, semua yang menonton ni, tapi saya akan pilih saja. Saya akan bagi link nanti kepada siapa yang nak bersama saja. Yang nak bersama untuk pergi kelas intensif ni, dia akan join link, kita akan buat 1 hari nanti, 6 jam straight. Dia bahasa Jawa sikit lah, self development, pembangunan dalaman diri. Personal self development program. Nanti saya akan maklumkan. Kita akan buat secara intensif, ikut case by case. Kita akan buat straight pagi, kita akan rest dulu lah. Lepas tu, tapi kita buat online lah, insyaAllah online. Bagi semua yang boleh. Online dan offline. Siapa yang ada peluang jumpa saya, tak laki lah pula. Yang ni ada pengerah dia. Tapi yang tak ada pengerah pun boleh masuk. Saya bagi link, masuk je lah. Yang penting link tu biar tak open lah maksudnya. Sebab kita nak buat 6 jam kan. Kalau tu buka, nanti kan payah pula. Tak fokus pula. Ada yang keluar masuk nanti. Kita akan fokus. InsyaAllah. Benar Ustazah. Ini betul. Bila beli barang sampai lain. Itulah dia. InsyaAllah. Boleh. Nak join kelas intensif insyaAllah. Alhamdulillah. Jadi yang nak join tu nanti saya akan update semula ya, insya-Allah saya akan update semula. Okey. Baik, cukup setakat itu.
Terima kasih juga kepada yang dah bagi nombor pada saya sebab nak buat grup untuk bikers amal. Bikers apa yang ada bikers tu. Ada 5-6 biji motor dah. Saya tak ada motornya, boleh, tak ada masalah. Sebab kita lepas ni kita akan turun, kita pergi kepada lapangan pula. Kita akan pergi pada lapangan. Hari kerja tak, hari Sabtu atau Ahad. Kita akan buat hari weekend. InsyaAllah, kita akan buat hari weekend saja. Saya tak akan ganggu hari kerja. Boleh insyaAllah kita akan buat. Siap ada slide nanti. Ya, kita pengeras. Ada boleh pengeras. Okey, insyaAllah. Boleh. Tak pengeras tu sebagai syarat. Yang tak ada pun tak apa, masuk je. Itu je, tak ada masalah. Baik, yang nak join Bikers boleh inbox saya. Yang dah ada yang di inbox, cuma saya tak create saja grup tu lagi. Saya tunggu masa dan saya akan create grup tu. On the way pun boleh, tak ada masalah. Tapi kalau tinggal 10 tiang jangan marah, tu je lah. Boleh Tuan Abdul Rafi. Bila start, tunggu masa sikit lagi. Tahu. Dah ada dah dalam 5 grup, 5 motor dah. Boleh. Perempuan boleh join. Boleh Tuan Haji, mak muda. Boleh, insyaAllah. Tak ada masalah. Johor Ahad kerja. Oh ya, baik. Kita akan buat hari Sabtu lah macam tu, insyaAllah. Hari Sabtu lah, insyaAllah. Okey. Tarikh boleh apply cuti terbaik Tuan Puan Zalila. Macam ni lah komitmen. Betul tu. Kita fokus. Ambil cuti sehari. Kan? Kita mengaji. Yang ini kita ada slide. Kita ada slide. Dan ada nota presentation. Boleh download nanti ambil. Hari Sabtu Puan Aliza. Kita akan buat Sabtu. Saya tak bagi tarikh. Nanti saya bagi tahulah. Cuma saya bagi tahu aja malam ni. Baik, cukup setakat itu. Terima kasih banyak kepada semua yang menonton pada malam ni. Jazakallah khairan katsira. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Allah pilih kita untuk terus istiqamah dalam usaha untuk memperbaiki amalan hati kita, untuk memahami kehidupan kita ini. InsyaAllah kehidupan ni mesti kita sandarkan kepada kebenaran. Mudah-mudahan Allah terima seluruh amal baik kita. Allah bantu kita setiap masa, insyaAllah. Allah pilih semuanya yang ada daripada malam ini dimasukkan dalam syurganya tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan atas Farah dan surat Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.